Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Pendidikan Kesihatan tahun 5. Pada hari ini kita akan fokuskan pada topik pengurusan mental dan emosi. Cikgu akan membimbing murid-murid untuk mengetahui tentang konflik dan stres, kesan konflik dan stres dalam ahli keluarga dan langkah-langkah mengatasi konflik dan stres. Baiklah murid-murid, apakah itu konflik? Konflik bermaksud perselisihan atau pertengkaran antara individu dari segi idea, kepentingan dan lain-lain. Jika kamu melihat di buku teks muka surat 82, telah diberikan beberapa contoh situasi konflik. Antaranya yang pertama, suasana rumah yang bersepah disebabkan tidak mengemas mainan. Siapa yang main mainan ni? Mungkin adik kamu. Tetapi ibu minta kamu pula yang kemas. Jadi ini menimbulkan konflik. Adik yang main, kamu pula yang kena kemas. Kamu pun rasa tidak berpuas hati dengan adik dan ibu. Yang kedua, gambar berebut tempat duduk. Dan gambar ketiga, berebut mainan. Situasi ini sama, kes berebut. Contoh depan televisyen, awak dan adik berebut nak kerusi yang betul-betul depan TV. Siapa yang dapat? Begitu juga mainan. Mainan ada satu, awak dan adik nakkan mainan tu. Kalau tiada yang mengalah, maka timbullah pergaduhan dan jadilah konflik. Murid-murid, apakah kesan konflik? Paling jelas, konflik ni boleh merenggangkan hubungan kekeluargaan. Berlakunya pertengkaran, kamu cepat marah, kemudian berputus asa, kemurungan, tak mau bercakap, duduk dalam bilik, dan ini boleh mengganggu kesihatan. Murid-murid, bagaimana kita nak mengatasi konflik ini? Yang pertama, kenal pasti punca konflik. Contoh situasi tadi, berebut mainan, berebut kerusi depan TV. Kemudian dah tahu punca, rujuk orang dewasa yang boleh dipercayai seperti ibu bapa, konselor ataupun guru. Seterusnya, laksanakan cadangan dan nasihat. Contoh tadi konflik berebut kerusi depan TV. Minta bapa kamu susun 2 kerusi depan TV. Berebut mainan, cakap dengan bapa kamu, kalau nak beli mainan, beli 2 benda yang sama. Jadi tak adalah berebut. Kemudian membuat penilaian tindakan yang diambil tadi, sesuai ataupun tidak, berjaya ataupun tidak. Sebenarnya untuk mengelakkan konflik, kamu boleh buat aktiviti keluarga bersama. Contohnya makan bersama, beriadah, tonton televisyen bersama, kayuh basikal bersama keluarga untuk mengelakkan konflik. Baiklah murid-murid, lihat buku teks muka surat 83. Apa pula stres? Stres ialah resah, cemas, tegang dan sebagainya akibat tekanan mental atau fizikal. Kalau kamu lihat di buku teks, telah diberikan beberapa contoh situasi stres. Contoh tekanan ketika menghadapi peperiksaan. Periksa dah nak dekat, kamu banyak lagi belum ulang kaji. Masa kamu nak ulang kaji, itulah adik melalak dekat rumah. Kamu nak kena pujuk adik pula. Masa nak buka buku, baru kamu perasan buku pula kena koyak dengan adik. Jadi ini adalah situasi yang menimbulkan stres. Apa kesan stres ini? Kesan stres ni sama macam kesan konflik tadi, menyebabkan kemurungan, memberontak, putus asa, bertindak luar kawalan. Paling kronik menyebabkan gangguan mental. Gangguan mental ni bahaya. Itu yang ada orang bila mental dia terganggu, dia buat perkara yang tak sepatutnya. Dia pergi ambil isap dadah, bunuh diri dan sebagainya. Tindakan ini puncanya daripada stres. Murid-murid, bagaimana kita nak mengatasi stres? Amalkan 10B sebagai penawar stres. Apa itu 10B? Yang pertama, berfikiran positif. Yang kedua, berurut. Yang ketiga, berkata relax, ia boleh diatasi. Kemudian yang keempat, bersenam. Yang kelima, berehat. Yang keenam, bertenang. Yang ketujuh, bernafas dengan dalam. Yang ke-8, beribadat. Yang ke-9, bercakap dengan seseorang. Dan yang ke-10, beriadah. Kini murid-murid telah mengetahui maksud, kesan dan cara mengatasi konflik dan stres. Sekarang murid-murid dikehendaki menjawab soalan pengukuhan yang cikgu sediakan. Yang pertama, jelaskan kesan konflik dan stres dalam kalangan ahli keluarga. Yang kedua, apakah amalan 10B penawar stres?
Kita berjumpa lagi di kelas akan datang. Duduk di rumah, jaga diri, kita jaga kita. Assalamualaikum.